Sekali lagi, jom channel kembali menemui anda untuk bersama kami merentasi berita-berita panas sepanjang minggu. Rentasan berita minggu ini. Anwar kata menteri hilang dari radar. Menteri Kesihatan sahkan 11 hari negara bebas COVID-19. Islam tidak suka kepada orang-orang yang khianat. Benarkah ini kerajaan Melayu Islam? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azrin Arif dari Jom Channel. Gerombolan yang menamakan diri mereka Kerajaan Perikatan Nasional terus-menerus menerima kritikan daripada pemimpin Pakatan Harapan sepanjang minggu ini. Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim membidas Kerajaan Perikatan Nasional berhubung aspek tata kelola dalam tindakan pihak kementerian yang berkaitan berhubung masalah penularan COVID-19. Menteri-menteri hilang dari radar, siapa turun padang untuk memahami kegelisahan rakyat? Soalnya dalam siaran langsung di Facebooknya. Sedangkan kata Anwar Ibrahim, kita sedang menghadapi satu bencana ibarat keadaan darurat. Beliau mengkritik Majlis Keselamatan Negara MKN yang membuat kenyataan bercanggah dan menimbulkan kekeliruan dalam kalangan orang ramai, mahasiswa dan rakyat yang bekerja di Singapura, ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac lalu. Anwar berkata MKN di bawah Jabatan Perdana Menteri sepatutnya menjadi badan tertinggi untuk menasihatkan kerajaan berhubung keselamatan negara susulan penularan COVID-19. Maknanya kita perlu perancangan teliti Perdana Menteri dan Menteri-Menteri duduk setiap hari teliti aspek yang perlu mereka laksanakan, faham kegelisahan di bawah, katanya. Beliau turut menggesa pihak kerajaan supaya mengumumkan pelan untuk membantu mereka yang terjejas teruk dengan arahan kawalan pergerakan seperti penjajah, nelayan, pekebun kecil dan golongan miskin. Kita jangan lupa, ramai penjajah, peniaga kecil, nelayan, pekebun kecil yang kerjanya kais pagi makan pagi. Kalau tidak ditentukan bantuan segera, mereka akan melahap kelaparan. Anwar juga menegur tindakan kerajaan meminta pelajar di asrama pulang ke kampung yang akan membawa risiko jangkitan beramai-ramai. Sebaliknya, kerajaan boleh menghubungi Rektor Universiti untuk membincangkan isu bekalan makanan dan meneruskan sistem e-pembelajaran bagi mengelakkan pelajar kolej dan universiti ketinggalan. Arahan tersebut telah menyebabkan ramai pelajar pulang ke kampung. Sebelum itu, mereka menyerbu balai polis untuk mengisi borang. Lalu amaran berubah bahawa asrama akan terus dibuka, borang tidak diperlukan. Namun, ramai yang sudah berebut-rebut pulang ke kampung dengan pengangkutan awam. Selain Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Nur Aini Ahmad yang clueless tentang bagaimana menghadapi isu pelajar IPT, begitu juga Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. Bagaimana nasib 13.3 juta pekerja swasta di negara ini apabila mereka dipaksa cuti tanpa gaji? Menurut pengerusi Biro Buruh DAP, A. Sivanesan, tiada undang-undang diperuntukkan untuk menyelesaikan situasi semasa. Kita mempunyai Akta Kerja 1955, Akta Perhubungan Perusahaan 1967, perjanjian bersama untuk menjaga kebajikan dan kepentingan pekerja. Namun, tiada undang-undang dalam akta-akta ini yang memperuntukkan majikan wajib bayar pekerja sekiranya negara diumumkan Perintah Kawalan Pergerakan, katanya seperti dipetik Malaysia kini. Mengapa ada rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura terpaksa bermalam di stesen MRT Kranji? Mereka merupakan antara kira-kira 300,000 rakyat Malaysia yang berulang-alik ke Singapura setiap hari untuk bekerja. Menteri Pengangkutan yang kononnya amat bijak, di mana anda? Anda berkata kita di sini turut memainkan peranan yang penting bagi mencapai kestabilan sosial dan juga kesejahteraan rakyat tanpa mengira kaum. Di mana kestabilan sosial itu jika rakyat terpaksa tidur di stesen MRT demi menyambung kehidupan mereka?
Cukup mudah bagi pemimpin MCA itu untuk membuat dakwaan. Kononnya, Pakatan Harapan berada dalam keadaan tegang sepanjang 22 bulan yang lalu. Tetapi apabila diasak dengan masalah COVID-19, masing-masing yang menjadi juara pengkhianat kudeta kerajaan pintu belakang hilang dari radar. Minggu ini, berita mengenai wabak COVID-19 terus mendominasi media perdana dan media sosial. Bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, kes terakhir gelombang pertama COVID-19 ialah pada 15 Februari. Gelombang kedua, kata beliau, bermula 11 hari kemudian, iaitu pada 27 Februari. Zulkifli berkata tumpuan membendung COVID-19 jelas tergendala apabila Kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Negara tanpa Menteri Kabinet dan Agensi Pengurusan Bencana Alam, NADMA, yang ketika itu dipimpin Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Wan Azizah Ismail, sangat tidak bertanggungjawab mereka yang merancang mencetuskan episod hitam dalam sejarah demokrasi di negara ini pada saat dan ketika negara dan rakyat berdepan ujian getir ini, tegas beliau. Zulkifli berkata jangkitan kluster besar berlaku akibat belasan ribu himpunan tabligh di Majlis Seri Petaling, Kuala Lumpur pada 27 Februari hingga 1 Mac yang merupakan punca utama ledakan kes. Menteri Kesihatan yang baharu, Datuk Seri Dr. Adham Baba, turut mengesahkan bahawa semua kes import iaitu berasal dari pelancong Cina berjaya diselesaikan sehingga negara mengalami jarak 11 hari bebas daripada wabak tersebut. Nah, hakikat ini diakui sendiri oleh Menteri Kesihatan Kerajaan Perikatan Nasional. Justru ia bukan kesalahan pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan seperti yang ditohmah oleh Walaun dan Macai Perikatan Nasional. Untuk rekod, Dr. Tedros Adhanom, Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, ketika itu mengiktiraf usaha Malaysia dalam mengurus jangkitan wabak COVID-19 ini. Malah media melaporkan pada 4 Februari, Kementerian Dalam Negeri KDN ketika itu menegaskan tiada keperluan menyekat 100% warga negara Cina daripada memasuki negara ini. Bekas menterinya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata walaupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sudah mengisytiharkan wabak coronavirus sebagai darurat kesihatan awam global, namun mereka tidak meminta supaya negara menyekat sepenuhnya kemasukan warga negara Cina. Namun, dalam keadaan yang pada awalnya terkawal itu telah diambil kesempatan oleh Datuk Seri Azmin Ali dan gerombolannya untuk melakukan langkah syaratan pada 24 Februari 2020. Azmi mendakwa langkah syaratan itu dibuat dengan cara mereka mengambil risiko untuk kepentingan rakyat seperti yang dilapor di Star Online pada 16 Mac 2020. Kenyataan Azmin itu jelas menunjukkan beliau menyedari perbuatannya yang mengambil kesempatan ketika Kerajaan Pakatan Harapan sedang bertungkus lumus menangani wabak COVID-19. Namun, alasan Azmin itu dikecam oleh bekas Setiausaha Akhbar Menteri Kesihatan. Sejujur mana kamu apabila berkata langkah syaratan dibuat untuk kepentingan rakyat dan negara? Soal Ismail dalam tulisannya melalui Facebook. Menurut Ismail yang saban hari bersama Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagi membuat komunikasi dengan orang ramai bagi menangani COVID-19, kenyataan Azmin itu sangat tidak boleh diterima. Adakah kamu sedar ketika kamu sibuk di Sheraton, COVID-19 sedang dalam proses menjadi wabak? Kamu menarik plug ketika kami sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk mengawal COVID-19. Kami terpaksa menghentikan kerja kami secara mengejut hanya untuk membolehkan kamu memenuhi agenda politik kamu, tegas Ismail. Lalu 11 hari itu bertukar menjadi mimpi buruk rakyat Malaysia. Kini jumlah kes telah melonjak sehingga 900 orang dan 2 orang telah meninggal dunia mengikut data KKM pada hari Khamis. Tiada justifikasi yang boleh diterima atas langkah syaratan Azmin Ali dan gerombolannya termasuk Muhyiddin. Kalian tetap akan dikenang dalam sejarah politik Malaysia sebagai perampas kuasa pintu belakang. Tidak kira walau dengan menggunakan teori orientalis mahupun Al-Quran, menjatuhkan kerajaan yang diberi mandat oleh rakyat secara pintu belakang tetap dilihat sebagai pengkhianat. Islam sudah tentu tidak suka kepada orang-orang yang khianat. Menariknya, Mufti Perlis, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin memilih untuk mengeluarkan fatwa penyebab kematian sama dosa seperti membunuh. Beliau mengulas mengenai wabak COVID-19 dan gelagat golongan tertentu yang kelihatan beragama mengeluarkan pandangan-pandangan hukum yang boleh menyebabkan kemudaratan menimpa orang-orang yang terpengaruh dengan mereka. Memang tepat beliau menegur pihak yang menggunakan slogan takut Allah, jangan takut virus dengan sewenang-wenangnya. Hasilnya, berapa ramai telah terkena virus yang bahaya ini dan merebak pula kepada orang-orang lain, kata Asri.
Menurut beliau, tidaklah mungkin agama menyuruh kita melakukan satu ibadah yang memusnah diri kita sedangkan kita mempunyai pilihan untuk melakukannya atau menggantikan dalam keadaan atau dengan gantian yang tidak memusnah diri. Jom Channel bersetuju dengan pandangan Asri berhubung seriusnya perkara yang dibangkitkan iaitu wabak COVID-19. Jom Channel juga bersetuju dengan kata-kata Al-Imam Ibn Qayyim yang dipetik oleh Asri yang berbunyi, sesungguhnya syariah Islam itu binaan dan asasnya adalah atas segala hikmah dan kebaikan untuk manusia di dunia dan akhirat. Syariah Islam itu segalanya keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan hikmat. Maka setiap perkara yang berubah dari keadilan kepada kezaliman, dari rahmat kepada yang berlawanan dengannya, dari kebaikan kepada kerosakan, dari hikmat kepada sia-sia, maka ia bukan syariah Islam sekalipun diberikan takwilan untuknya. Asri kemudiannya mengakhiri tulisannya di Facebook dengan kenyataannya, sesiapa sahaja yang mengeluarkan pandangan agama sehingga mengorban nyawa orang lain atau memudarat orang lain padahal hukum syarak tidak sedemikian rupa, maka dia menanggung dosa. Dipercayai Asri menunjukkan pandangannya kepada kumpulan tabligh yang didakwa menjadi pembawa gelombang kedua COVID-19. Mufti Perlis itu juga berkata jika sekiranya ada yang mati kerana terpengaruh dengan pendapatnya, maka dosanya seperti membunuh. Jika ada yang sakit atau cedera, maka dosanya seperti menyakitkan atau mencederakan orang lain. Jom Channel ingin menarik perhatian Mufti Perlis terhadap langkah Sheraton yang membawa kepada jatuhnya Kerajaan Pakatan Harapan pada 24 Februari 2020. Pada ketika itu, wabak COVID-19 sedang dikawal dengan baik oleh pasukan Kementerian Kesihatan di bawah pimpinan Datuk Seri Zulkifli Ahmad dan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah serta pasukannya. Mereka lah yang berada di barisan hadapan berlawan dengan kerosakan dan sedang menyelamatkan nyawa. Namun, segala usaha itu terhenti serta-merta kerana kerajaan yang sedang bertungkus lumus ini diserang sehingga jatuh melalui rampasan kuasa mengikut pintu belakang. Akibatnya, wabak COVID-19 kembali mencanak naik dan menyebabkan 2 kematian. Mohon Ustaz Asri mengeluarkan fatwa mengenai rampasan kuasa ini kerana hasilnya 2 nyawa telah melayang. Jawablah dengan jujur, ini kerana dalam surah Al-Anfal ayat 58 Allah berfirman, dan jika engkau mengetahui adanya perbuatan khianat dari sesuatu kaum yang mengikat perjanjian setia denganmu, maka campakkanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara terus terang dan adil. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang khianat. Oleh kerana kita sedang berhujah tentang keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan hikmat seperti yang terkandung dalam syariah Islam, maka berkata benarlah, apakah hukumnya menjatuhkan pihak yang sedang berusaha menyelamatkan nyawa rakyat? 2 minggu berlalu sejak Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan nama-nama ahli kabinetnya yang dikatakan dikuasai oleh Melayu Islam dan Bumi Putera. Malah kononnya kerajaan tanpa DAP iaitu gabungan antara Bersatu, UMNO dan PAS khususnya akan memperkukuh kedudukan politik Melayu sebagai teras politik Malaysia, kata penyokong mereka. Kononnya ia berbeza dengan naratif Kerajaan Pakatan Harapan yang berasaskan kesetaraan dan tidak mahu dikaitkan sama sekali dengan faktor agama dan perkauman dalam menjayakan perkongsian kuasa mereka. Demikian kata Dr. Muhammad Izani dalam tulisannya di Sinar Harian. Ramai yang naif tentang status Kerajaan Perikatan Nasional dari segi nilai moral dan etikanya. Sedangkan Naib Residen UMNO Datuk Seri Khalid Nordin berpendapat bahawa kerajaan hanya akan disegani dan diyakini dengan wibawa kabinetnya. Beliau berkata demikian kerana mempertikai tentang komposisi ahli kabinet dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Tanpa UMNO dan PAS, Tan Sri Muhyiddin tidak dapat membentuk kerajaan. Justru UMNO adalah pendiri bersama Kerajaan Perikatan Nasional dan bukan penumpang. Kerana itu, UMNO merasakan wajar untuk ia mendapat keadilan melalui tuntutan proporsionate. Maksudnya, UMNO wajar mendapat bilangan menterinya lebih dalam kedudukan kanan. Khalid berhujah bahawa UMNO mewakili kepentingan terbesar bangsa Melayu bukan blok Datuk Seri Azmin Ali atau sesiapa. Beliau mengingatkan bahawa hampir 35% ahli Parlimen Bersatu menang atas tiket UMNO. Selebihnya mereka yang melompat dari mana-mana untuk mendapat jawatan. Khalid mempeleki Bersatu kerana hanya menang 13 kursi dalam pilihan raya lepas dengan undi popular yang sangat sedikit. Sedangkan UMNO dan PAS menguasai 70% undi popular Melayu. UMNO, kata Khalid, tahu di mana ia berada dalam persada politik Melayu dan Malaysia. Ia adalah dokongan sebenar bangsa Melayu dan bukannya Bersatu.
bila 10 menteri dari Blok Azmin adalah mereka yang tidak menghormati mandat rakyat dan memperdagangkan jawatan ahli parlimen mereka untuk jawatan. Malah ada di kalangan mereka yang terpalit dengan skandal yang menjijikkan tetapi masih dilindungi dan diberikan tempat dalam kerajaan di sebalik janji untuk kerajaan yang bersih dan berintegriti. Khalid juga mempertikaikan beberapa lantikan dalam Bersatu yang menang atas tiket UMNO tetapi memilih jawatan daripada wibawa. Tanpa wibawa, moral dan integriti di mana kerajaan yang disebut Islam. Baru-baru ini tular pula berita tentang pengiktirafan sijil UEC oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Mereka berkata kononnya ia telah diamalkan sejak 2011. PAS yang membantu MCA memenangi kerusi Parlimen Tanjung Piai langsung membisu 1000 bahasa apabila Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong berkata dalam temu bual dengan akhbar milik usahawan Melayu Sinar Harian. Saya tidak mahu dengar selepas ini orang kata ini kerajaan Melayu Islam. Apa yang jelas, kita tidak nampak kerajaan ini hanya menunggang agama Islam. Sebab itu, kita tidak nampak di mana keberkatannya. Ringgit merudum $1 bersamaan RM4.39. Rakyat memerhati. Sekian rentasan berita minggu ini. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.